Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Faizah Muhammad Noor, merupakan calon pelajar PhD dari ASIS UiTM Shah Alam. Hari ini akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu faktor penolakan permohonan kebenaran poligami, kajian kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dari tahun 2009 hingga 2013. Kajian ini ditulis bersama Profesor Dr. Rafi'ah dan Dr. Azri Bari. Pengenalan persyaratan poligami dalam Islam adalah berdasarkan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahawa hukum poligami adalah harus jika tidak mendatangkan kemudaratan dan penganiayaan ke atas isteri yang dikahwini. Sekiranya tidak dapat berlaku adil dan akan mendaratkan isteri, maka mereka diarahkan beristeri hanya seorang saja. Di sini jelas menunjukkan bahawa keharusan poligami adalah berkait rapat dengan keadilan pihak suami dalam melaksanakan tanggungjawab dalam semua aspek rumah tangga. Metodologi kajian adalah berbentuk kualitatif dengan menggunakan metod analisis kandungan dengan meneliti file-file kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dari tahun 2009 hingga 2013. Pengkaji telah memilih sebanyak 477 sampel daripada 850 sampel keseluruhan kes dari tahun berikut. Pemilihan dari tahun 2009 hingga 2013 adalah berdasarkan peningkatan pendaftaran kes pernikahan poligami yang bermula sejak tahun 2011. Namun begitu, pengkaji telah memfokuskan pada kes-kes yang telah ditolak permohonan kebenaran poligami iaitu sebanyak 25 kes. Dapatan kajian menunjukkan, lihat Raja 1, putusan mahkamah adalah terdiri daripada 4 kategori. Pertama, lulus, kedua, tolak, ketiga, buang kes dan keempat, tarik balik. Untuk bagi yang lulus sebanyak 56%, bagi yang tolak 3%, bagi buang kes 23% dan tarik balik 18%. Sila lihat jadual 1, statistik kategori faktor penolakan permohonan poligami dari tahun 2009 hingga 2013. Faktor pertama adalah tidak dapat berlaku adil bagi 7 kes 28%. Faktor kedua gagal membuktikan patut atau perlu 3 kes mewakili 12%. Faktor ketiga ekonomi tidak kukuh sebanyak 8 kes mewakili 32% paling tinggi. Faktor keempat bakal wali tidak bersetuju 1 kes 4%. Kelima, bakal isteri tidak bersetuju 1 kes 4%. Keenam, gagal ikut prosedur 3 kes 12% dan lain-lain 2 kes 8%. Berikut merupakan faktor kes permohonan kebenaran poligami ditolak. Pertama, tidak dapat berlaku adil. Kedua, gagal membuktikan patut atau perlu. Ketiga, kedudukan ekonomi yang tidak kukuh. Keempat, bakal wali tidak bersetuju. Kelima, bakal isteri tidak bersetuju. Dan keenam, gagal mengikut prosedur. Faktor tidak dapat berlaku adil merupakan suatu faktor yang telah mewakili 28%, iaitu mewakili 7 kes daripada faktor penolakan. Allah SWT memerintahkan supaya semua manusia bersikap adil dalam semua keadaan, sama ada hubungan dengan haknya maupun dengan hak-hak sama manusia. Dalam poligami pula, sikap adil iaitu tidak berat sebelah, mencukupi keperluan para isteri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga giliran. Sebagaimana yang telah diakui oleh Rasulullah SAW sendiri, barang siapa yang berisikan 2 orang lalu lebih condong kepada salah seorang daripada mereka akan tiba di hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring sebelah. Riwayat Abu Dawud. Contoh kes adalah Muhammad Fazil lawan Suryati. Walaupun pengakuan pelintin menyatakan bahawa kemampuannya memberi layanan yang adil kepada isteri dan bakal isteri dan tidak menyebabkan darah syar'i kepada isteri dan bakal isteri, namun pihak isteri beliau tidak bersetuju. Setelah perjalanan berlangsung selama 5 bulan 25 hari, mahkamah mendapati pelintin tidak layak untuk berpoligami kerana dikuatiri akan berlaku pengabaian terhadap isteri, bakal isteri dan anak-anak beliau sekiranya permohonan diluluskan. Begitu juga dalam kes yang sama juga, dalam faktor yang sama, kes Cik Muhammad Hafizi lawan Wahidah. Dalam isu ini juga, mahkamah telah menolak, sungguh pun pihak isteri beliau telah bersetuju. Faktor kedua adalah faktor gagal membuktikan patut atau perlu. Elemen patut atau perlu merupakan di antara syarat utama untuk memohon kebenaran poligami. Ia berkait rapat dengan Seksyen 235A Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003 yang menyatakan bahawa perkahwinan cadangan itu adalah patut atau perlu sekiranya terdapat elemen kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar memberi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan atau gila di pihak isteri atau isteri yang sedia ada.
Faktor ini adalah penyebab ketiga tertinggi dalam isu penolakan kebenaran poligami, iaitu 12%, iaitu sebanyak 3 kes. Sebagai contoh, kes Muhammad Jajuli lawan Zurainah dan Nurul Ain, mahkamah telah menolak permohonan ini kerana plaintif gagal membuktikan kepada mahkamah berkaitan patut atau perlu. Sungguh pun isi-isi beliau telah pun bersetuju untuk perkahwinan yang dicadang, iaitu perkahwinan kali ketiga, namun mahkamah telah menolak kes ini sebab plaintif gagal memuaskan hati mahkamah. Faktor ketiga adalah faktor kedudukan ekonomi yang tidak kukuh. Keharusan berpoligami dalam Islam berasaskan tanggungjawab bukan atas dasar nafsu semata-mata. Jika poligami Rasulullah SAW dihayati dan dikaji, maka ternyata tanggungjawab adalah perkara utama yang didahulukan. Menurut kajian Zaliha Muhammad yang mengupas isu poligami menurut perspektif Islam, telah mendapati bahawa masalah yang dihadapi dalam kehidupan berpoligami sebagaimana diadukan oleh isteri di antaranya ialah nafkah zahir ataupun sarana hidup bagi isteri dan anak-anak tidak diberi langsung atau diberi dengan kadar yang tidak mencukupi kerana suami tidak berkemampuan, dalam erti kata lain, ekonomi suami yang rendah. Faktor ini adalah penyebab tertinggi dalam isu penolakan penggunaan kebenaran poligami yang meliputi 32%, iaitu 8 kes dari faktor penolakan. Sebagaimana contoh dalam kes Muhammad Ashraf lawan Zuraini, plaintif berpendapatan 4,200 sebulan. Defendant tidak bersetuju dengan tuntutan plaintif, mahkamah telah menolak kes tersebut kerana plaintif kurang berkemampuan dari segi pendapatan untuk menampung isteri sedia ada, anak-anak dan bakal isteri, terutama plaintif sedang menyambung pelajaran dan menggunakan wang yang banyak. Begitu juga dalam kes Muhammad Syahri lawan Hanita, mahkamah mendapati sungguh pun gaji pendapatan plaintif adalah sebanyak 13,500 sebulan, namun setelah diteliti pendapatan beliau hanya berbaki sebanyak RM554.25 sebulan. Dalam kes ini juga isteri tidak bersetuju, namun mahkamah telah memutuskan bahawa kes ini ditolak juga kerana pihak plaintif gagal membuktikan pendapatan ataupun keuangan yang kukuh. Jadual 3 merupakan jadual pendapatan suami dalam kes penggunaan poligami yang ditolak dari tahun 2009 hingga 2013. Di bawah RM1,000 sebulan sebanyak 1 kes 4%, antara RM1,000 ke RM3,000 sebulan sebanyak 3 kes 12%, sebanyak RM3,000 ke RM5,000 sebulan sebanyak 12 kes 48%, RM5,000 ke RM10,000 sebanyak 7 kes 28%, RM10,000 ke RM20,000 sebanyak 2 kes 8%. Nilaian tertinggi adalah sebanyak RM3,000 ke RM5,000 sebulan, iaitu 48%. Walaupun pendapatan yang dinyatakan seperti di atas tidak konsisten, ada yang sangat rendah dan ada juga yang agak tinggi sebulan. Namun isu ketidakmampuan dari segi keuangan juga di antara faktor yang di antara kes permohonan poligami yang ditolak. Kajian mendapati gaji paling minima sebulan adalah sebanyak RM308.55 sebulan, manakala gaji yang paling maksima dalam kes yang ditolak sebanyak RM20,572 sebulan. Faktor keempat adalah faktor bakal wali tidak bersetuju. Wali merupakan salah satu syarat sah nikah bagi sebuah perkahwinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang bermaksud daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali. Faktor ini adalah penyebab paling minima dalam isu penolakan penggunaan kebenaran poligami yang meliputi 4%, iaitu sebanyak 1 kes. Sebagai contoh, dalam kes Hasnul Hafiz lawan Zakiah, yang mana mahkamah telah menolak kes tersebut kerana bakal wali telah tidak bersetuju dengan pernikahan yang cadangkan di antara plaintif dan anak beliau. Walaupun defendant, iaitu isteri kepada plaintif, bersetuju dengan perkahwinan yang dicadangkan, namun wali kepada bakal isteri telah tidak bersetuju dengan cadangan dengan perkahwinan tersebut, berikutan dengan kenyataan plaintif yang hanya berpendapatan sebanyak RM308.55 sahaja pada setiap bulan. Perjalanan kes ini telah berlangsung selama 3 bulan 16 hari dan berakhir dengan keputusan ditolak. Faktor kelima adalah faktor bakal isteri tidak bersetuju. Bakal isteri merupakan orang yang bakal dikahwini oleh pemohon atau plaintif. Oleh itu, persetujuan bakal isteri sangat penting dalam perkahwinan yang dirancang sebenarnya dalam rukun nikah. Perlu ada calon suami, calon isteri dan wali, 2 orang saksi dan sirah hijab kabul. Faktor ini adalah penyebab paling minima dalam isu penolakan penggunaan kebenaran poligami yang meliputi 4%, iaitu sebanyak 1 kes dari faktor penolakan. Sebagai contoh, dalam kes Hazlan lawan Nazariah,
Walaupun defendant telah memberi keizinan kepada plaintiff, namun dalam masa perbincangan sedang berjalan, bakal isteri telah menarik diri untuk berpoligami dan enggan masuk campur. Kes ini telah berlangsung perbincangan selama 3 bulan 2 hari dan berakhir dengan keputusan ditolak. Seterusnya, faktor ke-6 iaitu faktor gagal mengikut prosedur. Dalam permohonan kebenaran poligami telah termaktub dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003, segala syarat dan kehendak menurut enakmen tersebut perlu dipatuhi, namun masih terdapat pihak-pihak yang tidak mengikut peraturan tersebut. Faktor ini adalah penyebab ketiga tertinggi dalam isu penolakan permohonan kebenaran poligami yang meliputi 12%, iaitu sebanyak 3 kes dari faktor penolakan. Sebagaimana contoh, kes Ruslan lawan Poziah yang mana defendant telah membantah dengan tidak bersetuju dengan permohonan plaintiff kerana pernikahan telah pun berlangsung. Oleh itu, kes ini telah ditolak oleh mahkamah. Sepatutnya pihak plaintiff memohon mendaftarkan permohonan pendaftaran poligami, bukan permohonan kebenaran poligami. Seterusnya, dalam kes Muhtar lawan Hamidah yang menyatakan plaintiff telah gagal memenuhi kehendak Seksyen 23 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003 yang mengkehendaki kehadiran bakal isteri dan bakal wali ke mahkamah ketika prosiding berlangsung, dan atas sebab itu menyebabkan kes telah ditolak. Kesimpulan kajian ini sekurang-kurangnya telah mendapati faktor penolakan permohonan kebenaran poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor antara tahun 2009 sehingga tahun 2013. Dapatan kajian menunjukkan terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan kes-kes kebenaran poligami telah ditolak. Di antaranya adalah tidak dapat berlaku adil, gagal membuktikan sama ada perkahwinan dipohon patut atau perlu, kedudukan ekonomi plaintiff atau pemohon yang tidak kukuh, bakal wali tidak bersetuju, bakal isteri tidak bersetuju dan gagal mengikut prosedur. Namun, faktor tertinggi adalah faktor ekonomi plaintiff yang tidak kukuh yang dapat meyakinkan hakim bicara untuk meluluskan permohonan tersebut. Jelas dapatan ini dapat minda semua pihak bahawa Mahkamah Syariah tidak sewenang-wenangnya menolak permohonan poligami, namun pihak-pihak itu sendiri yang menyebabkan kes mereka ditolak. Walau bagaimanapun, mahkamah akan membuat keputusan yang tersendiri lagi adil berdasarkan keterangan kedua pihak dan bukti-bukti sokongan yang dikemukakan di hadapan Mahkamah Syariah berdasarkan Seksyen 23 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Sekian, terima kasih.